Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali telah pun selesai menggulung bagi RMK ke-12 di Dewan Rakyat tadi. Pelbagai perkara disentuh oleh beliau termasuklah dari segi untuk memperkukuh perdagangan antarabangsa dan juga meningkatkan kecekapan fasiliti perdagangan dan bagaimana untuk meningkatkan daya saing industri ekspor utama boleh dijayakan dalam RMK ke-12 ini. Untuk mengulas lanjut berkenaan dengan aspirasi kementerian dan juga kerajaan dalam mendepani perancangan 5 tahun ini, bersama dengan saya adalah Profesor Dr. Sufian Jusof, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali, kerajaan berhasrat memperkukuh perdagangan antarabangsa dengan mengenal pasti pasaran dan juga produk baharu. Jadi, bagaimana kita ingin memahaminya dan apa bentuk produk baharu yang boleh diteroka dalam memenuhi pasaran antarabangsa ini? Okey, terima kasih Astro. Saya rasa yang pertama sekali kita kena lihat perubahan uh, bidang perdagangan antarabangsa sekarang ini selepas COVID ke-19 dan juga akibat daripada perubahan polisi antarabangsa, contohnya gerakan sekarang ini untuk mencapai net zero dan menghadapi cabaran perubahan iklim, dan juga berkenaan dengan ESG, Environment Sustainability issues. Ya. Ini banyak perkara ini kita bincangkan semasa APEC 2020 tahun lepas dan juga semasa ASEAN tahun ini. Jadi antara barangan yang saya rasa akan mendapat perhatian daripada masyarakat antarabangsa ialah barangan berkaitan dengan perubatan, iaitu berkaitan dengan vaksin dan juga medical device. Kemudiannya kita lihat terdapat kekurangan dari segi supply untuk chips, jadi elektronik dan electrical items yang merupakan sebahagian besar daripada ekspor Malaysia akan terus memainkan peranan yang penting dalam ekspor pada masa hadapan. Kemudiannya kita lihat kepada environmental goods yang dikaitkan dengan ESG dan net zero policy sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan. Ya. Prof. Kita juga melihat kepada digital products dan juga digital services seperti drone, teknologi berkaitan pertanian dan juga professional services. Jangan lupa kita masih perlu memasarkan Malaysia sebagai destinasi pendidikan. Jadi kita juga perlu mengeksport servis ataupun perkhidmatan pendidikan secara di atas talian dan juga secara hybrid. Ya. Jadi saya rasa itu adalah antara beberapa produk dan perkhidmatan yang perlu dipasarkan oleh Malaysia. Dan saya rasa Malaysia juga perlu menempuhkan kepada industri halal dan pertanian yang berkualiti lebih tinggi bagi menepati permintaan dari pasaran yang lebih canggih pada masa akan datang. Prof, antara perkara yang dibahaskan di Dewan Rakyat termasuklah dari segi untuk menambah baik kecekapan fasiliti perdagangan, dan apa bentuk penambahbaikan fasiliti perdagangan dan juga bagaimana usaha untuk meningkatkan daya saing industri ekspor utama boleh dijayakan menerusi RMK12 ini? Okey, antara beberapa perkara yang perlu ditambah baik dalam fasilitasi perdagangan ialah untuk meningkatkan penggunaan single window ataupun satu tingkap yang sama. Jadi setiap exporters dan importers boleh mendapatkan kebenaran custom dan lain-lain menerusi single window ini, yang sekarang ini diusahakan untuk keseluruhan negara ASEAN. Kemudian kita juga perlu meluaskan lagi self-certification bagi mendapatkan benefit daripada free trade agreement. Sekarang ini banyak self-certification telah pun dibenarkan di beberapa syarikat secara pilot. Jadi ini kita perlu menggalakkan penggunaan self-certification bagi certificate of origin. Ya. Kemudian kita juga perlu mengurangkan karenah birokrasi. Yang ini telah pun diambil
tindakan oleh pihak Malaysian Productivity Corporation melalui projek mereka iaitu Reducing Unnecessary Regulatory Burden, iaitu mengurangkan kerenah birokrasi bagi pengeksport dan juga pengimport. Kita juga perlu memastikan bahawa dapat approval ataupun kebenaran-kebenaran yang perlu diperolehi dibuat dengan lebih pantas. Dan akhirnya kita perlu juga memastikan bahawa pengeksport kita dapat memenuhi kehendak sanitary dan phytosanitary requirement untuk produk pertanian khususnya, dan juga yang berkaitan dengan regulatory compliance berkaitan dengan produk-produk lain bagi memastikan mereka dapat menepati piawaian antarabangsa. Jadi kerajaan mungkin perlu meningkatkan kepakaran dalam bidang-bidang ini bagi memastikan pengeksport kita dapat menepati piawaian antarabangsa dan mendapat akses kepada pasaran antarabangsa dengan lebih baik. Prof, berbaki 1 minit ini secara ringkas, bagaimana Prof melihat pentingnya untuk Malaysia menyegerakan ratifikasi FTA baru sebagai contoh RCEP secara ringkas, Prof? Okey, saya sarankan supaya Malaysia meratifikasi RCEP dan juga CPTPP dengan lebih cepat. Kerana sekarang ini kita lihat bahawa United Kingdom dan China agak berminat untuk menyertai CPTPP, dan RCEP ini juga akan memainkan peranan yang lebih luas kerana mereka adalah sebuah RCEP adalah sebuah FTA yang terbesar di dunia pada masa ini. Baik. Meliputi 47% daripada penduduk dunia, 30% daripada GDP dunia, dan juga meliputi 30% daripada perdagangan dunia. Jadi RCEP dan juga CPTPP adalah dua mega free trade agreement yang penting bagi Malaysia untuk meratifikasi dan mendapat manfaat daripada perjanjian-perjanjian ini. Baik, terima kasih Profesor Dr. Sufian Jusoh, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM.